yaitu pada tahun 1956. Dan kalau sekarang kita pun sudah sampai 74 tahun JKM ini. Pada masa tersebut, JKM merupakan agensi yang ditujukan khusus untuk kita menyenangi bangsa-bangsa perang. Dari segi perubahan jabatan kita pun banyak bertukar, di mana diletakkan di bawah Kementerian Perusahaan dan juga Perhubungan Sosial pada tahun 1952, seterusnya Kementerian Kesehatan dan juga Masyarakat pada tahun 1956, 1958 bertukar lagi Kementerian Buruh dan Kebajikan, 1960 sekali lagi Kementerian Kesehatan dan Kebajikan. Pada tahun 1963 Kementerian Buruh dan Masyarakat, dan akhirnya pada tahun 1964 kami ada kementerian sendiri, yaitu Kementerian Kebajikan, sehinggalah 1992 yaitu Kementerian Buruh Masyarakat, dan akhirnya ditukar kepada Kementerian Pembangunan Negara dan Masyarakat pada 1990, dan pada 2004 Kementerian Pemerintah Keluarga dan Masyarakat. Okey, dari segi penyataan korporat, misi kami di bawah jabatan ialah kita sebagai peneraju utama kepada kebajikan dan juga pembangunan dari secara masyarakat, di mana misi kami ialah lebih kepada memperkasakan masyarakat yang memerlukan ke arah kesejahteraan sosial dengan moto berkat berjasa. Dan apapun program yang kami laksanakan, kami menggunakan 5 teras perkhidmatan, yaitu pencegahan, perlindungan, pemulihan, pembangunan dan juga pengintegrasian. Okey, di bawah JKM kita ada 10 prasasa, yaitu kanak-kanak, warga emas, orang-orang upaya, orang papa, keluarga, mangsa bencana, mangsa keganasan rumah tangga, pesawat muda, kuntir rentan dan juga mangsa pemberdayaan orang. Okey, seterusnya inilah punca kuasa bagi JKM melaksanakan tugas dan peranan menjadi rakyat. Untuk makluman seterusnya bahawa JKM adalah merupakan jabatan yang concurrent ataupun yang sengaja bersama di bawah jadual 9, di mana punca kuasa JKM ini ialah maksudnya kita ada di bawah negeri dan di bawah persekutuan. Dan saya sendiri sebagai pengarah JKM menerima punca kuasa daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga daripada Menteri Pembangunan Masyarakat sendiri dan juga KSU lah. Jadi saya ada dua, dan juga ada dua peruntukan negeri dan juga peruntukan persekutuan. Jadi juga kaki tangan, kita ada kaki tangan negeri dan kita ada kaki tangan persekutuan. Jadi tidak ada masalah untuk JKM, memang kita berkhidmat kepada semua tanpa mengira bangsa, warna kulit, paham politik dan sebagainya. Okey, di bawah JKM kita ada kurang 11 akta yang berkaitan. Kita ada akta Ketua Pengarah diperkenankan, kita ada akta orang papa, kita ada akta taman suhan, akta masalah kanak-kanak, usaha jagaan, akta kesedaran rumah tangga ini pun ada tiga kali binaan. Lepas itu kita ada akta kanak-kanak, lepas itu ada akta kanak-kanak binaan 2016 dan juga akta perupaya 2008. Dan sekarang ini pun JKM sedang berusaha untuk mewujudkan supaya ada akta warga emas, di mana sekali banyak kejadian yang kita dunia bahawa ramai yang dilakukan sebagainya lah. Dan juga kita ke arah ada produksi media sosial. Okey, manakala akta-akta yang berkaitan, kita ada juga perintah Menteri Kerajaan, kita ada akta pengangkatan, maksudnya jika terlibat bagi mereka yang mengambil dan angkat, ini mungkin yang bukan Muslim, bagi kita Muslim kita ada akta pendaftaran pengangkatan, jika juga terlibat menguruskan angkatan. Lepas itu di bawah kanun tata jenayah 2006, di bawah Sabtu 293 diperuntukkan tentang perkhidmatan khidmat masyarakat, di mana sebelum ini ramai kita punya remaja yang berumur 21 ke bawah diletakkan di penjara, tetapi bila ada perubahan di sini akta ini di bawah kanun tata jenayah, maka ada perubahan di mana perintah mereka ini paling di penjara lah. Kalau misalnya masalah ringan ataupun jenis ringan, mereka akan ditempatkan di bawah pengawasan JKM melalui perintah khidmat masyarakat. Selain itu juga kita ada yang terlibat juga akta anti perdagangan orang dan juga akta keterangan saksi kanak-kanak lah. Dan
Dan kalau misalnya di Sabah Sarawak, dia ada lagi komitmen masyarakat terlibat dengan kita, dan juga Sabah ataupun Sarawak Boringan. Okey, di bawah akta ini kita ada peraturan ini yang global selepas akta dikeluarkan. Dan ini merupakan punca kuasa kita ada 14 peraturan yang telah ditetapkan, dan juga ada 5 kaedah yang menuliskan cacat. Lepas itu ada juga di sini pesakit melarat, workshop terlindung, seterusnya rumah kebajikan orang papua, dan juga pengurusan orang tua lah. Dan kita ada 5 dasar, iaitu dasar dari masyarakat, dasar orang upaya, dasar kanak-kanak negara, dasar perlindungan kanak-kanak, dan juga dasar warga mahasiswa negara. Okey, dari segi struktur organisasi, JKM ada di semua negeri. Kita ada di Berikat Negeri ada 15, termasuklah di wilayah Persekutuan dan juga di Labuan. Dan juga kita ada 102 pejabat kebajikan atau penjajahan, dan di Kelantan kita ada 10 lah pejabat kebajikan, kecuali di Dapur di kecil lah, tak ada lagi kan. InsyaAllah akan datang. Okey, seterusnya di bawah Jabatan Kedua Masyarakat kita ada 66 institusi yang merangkumi 38 kanak-kanak. Maksudnya di kanak-kanak ini kita ada rumah kanak-kanak, sekolah tugas bakti, kita ada asrama akhlak, taman seni putih, dan juga rumah perlindungan ataupun di bawah anti trafficking person. Lepas itu di bawah OKU, di bawah orang upaya, kita ada taman sinar harapan, Jaya, PDP, dan di bawah Gemas kita ada rumah kenangan, rumah ihsan, dan di bawah orang Papua kita ada desa Pendiri dan desa sendiri, dan juga di bawah masyarakat kita ada aktiman. Okey, dan kita di Kelantan kita ada 2, di Macopa kita ada rumah kenangan dan juga rumah kanak-kanak mini. Di samping itu juga kita ada perkhidmatan khas lah yang selain daripada undang-undang itu, kita juga bersama dengan NGO dan sebagainya bagi pusat-pusat, contohnya pusat perkhidmatan setempat, lepas itu pusat jagaan, sanitasi bagi kita ambil luar nikah dan sebagainya lah. Dan di Kelantan kita ada rumah tugas harapan dekat Taman Bumi. Okey, di bawah Jabatan Kedua Masyarakat ini kita pelbagai perkhidmatan. Yang pertama sekali saya nak maklumkan tentang perkhidmatan OKU. Dan di bawah JKM itu kita ada Jabatan Perkhidmatan OKU yang telah ditemukan pada tahun 2008 dan beroperasi pada 1 Mei 2009. Maksudnya di bawah JKM itu ada Jabatan Perkhidmatan OKU. Maksud OKU di sini lah mengikut Akta 2008, OKU termasuklah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang dari segi fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi mereka ini telah menyekat dari segi penyataan penuh dan kesan dalam masyarakat. Dan di bawah JPOK juga kita ada menyediakan segi kemudahan jagaan, perlindungan, pemulihan, pelatihan dan sebagainya, di mana kita bekerjasama dengan komuniti supaya mereka dapat diintegrasikan dalam masyarakat. Okey, di peringkat ibu pejabat sebenarnya kita ada 4 cawangan, iaitu bahagian perkhidmatan sosial dan security, bahagian pembangunan sosial dan pendidikan, bahagian pembangunan budaya dan juga sekretariat majelis orang. Dan untuk makluman sebenarnya di Kelantan kita di segi pendaftaran OKU ini baru lagi proses di Julai kita hanya baru 40,000 sahaja. Sedangkan di peringkat kebangsaan pun tak sampai lagi 15%. Dan untuk makluman sebenarnya kalau ikut anjuran daripada pertubuhan WHO ataupun perubahan di dunia, dia menganggarkan 15% penduduk Malaysia ini adalah OKU. Dan kalau kita anggarkan penduduk Malaysia 30 juta, kita sebenarnya ada lebih kurang 47 juta. Tapi kalau di Kelantan kita ada lebih kurang 270,000. Tapi di Kelantan hanya ada 40,000. Jadi ramai lagi yang mungkin mereka yang terdaftar kita, dan kita mintalah perempuan sebagai tempatan di sini mengeluarkan supaya mendaftar dengan kita.
Okey, seterusnya di segi Job Coach ini merupakan satu program yang kami laksanakan bersama JICA sebelum ini, di mana dia menggalakkan pembinaan OQ dalam masyarakat dari semua pekerjaan. Dan di Kelantan untuk makluman, kita setakat ini telah pun dapat melatih mereka yang OQ ini untuk bekerja sehingga ini kita ada 80 orang yang telah berjaya. Tapi di peringkat kebangsaan yang 161, jika terlibat 80. Kalau di kebangsaan kita ada 10 lebih lah. Lepas itu tidak ada perkhidmatan di Susi, Taman Sri Harapan dan juga di Bidaya. Tapi disebabkan tidak ada perkhidmatan di Kelantan, kalau ada keperluan mereka ini kita hantar ke negeri-negeri yang berdekatan. Lepas itu kita ada satu lagi program disability training, di mana ini adalah merupakan satu kaedah yang prinsip untuk kita memahami isu-isu berkaitan dengan ketidakupayaan berdasarkan pada prinsip ataupun model sosial, di mana sebenarnya untuk makluman benda ini dibangunkan oleh Tokyo DOK sebelum ini, dan kita di Malaysia baru start pada tahun 2005 dengan JICA. Jadi matlamat kita ialah kita dah ubah pandangan masyarakat tentang sebenarnya kita sendiri pun boleh bila-bila masa sebagai OKU, mungkin ada kita terlibat dengan pemalangan dan sebagainya lah. Jadi melalui program ini juga kita melibatkan pegawai-pegawai aktiviti supaya mereka memahami ketidakupayaan OKU ini. Kita kena bagi kepada mereka supaya bila merancang dan sebagainya pembangunan, mereka mengambil negara kepada keperluan program OKU lah. Contohnya macam mungkin rem dan sebagainya, tanda sudiun dan pelbagai lagi yang ada dalam keperluan mereka lah. Okey, seterusnya di bawah ini OKU juga di Ibu Pejabat di Bangi Selangor, kita ada satu pusat latihan perindustrian bagi OKU. Jadi mereka yang layak di Kelantan ini biasanya kita akan hantar ke sana untuk berlatih, di mana banyak latihan yang mereka peroleh. Dan di sana pun ada model rumah Universal Design yang mungkin boleh dilihatlah di segi bagaimana contohnya dapur-dapur yang sesuai untuk OKU, rumah dan sebagainya, mungkin boleh dilihat di sana. Dan seterusnya dari segi PTP, Pusat Pembinaan Unity, serasanya mungkin ini pun program yang biasanya dipahami lah di masyarakat, di mana kalau seluruhannya di seluruh Malaysia kita ada 592 lah PTP dengan 20,000 pelatih. Manakala kita di Kelantan kita ada di kurang 45 buah dengan 1,057 pelatih dan ada 207 penyedia dan petugas. Dan untuk makluman, PDK inilah merupakan satu program di mana melibatkan komuniti, JKM dan institusi kerajaan, di mana kami beri grant kepada mereka. Dan pada tahun ini biasa setahun lebih kurang kita bagi lebih kurang 56 juta untuk kepada 45 PDK. Seterusnya tentang kanak-kanak. Kanak-kanak ini merupakan kalau ikut takrifan Akta Kanak-kanak 2001, kanak-kanak mereka yang berumur di bawah 18 tahun. Jadi sebenarnya banyaklah perkhidmatan kita di bawah kanak-kanak. Kita ada kes perlindungan dan pemulihan, kes berurusan perlindungan, kes isi Bombay dan sebagainya, cedera dan sebagainya. Kita uruskan di perkhidmatan luar. Begitu juga pengurusan kes kanak-kanak daripada jenayah. Kita menguruskan di sini, mungkin kita hantar mungkin ini ke sekolah bakti ataupun ke Taman Sri Putri. Lepas itu juga kita uruskan mereka ini di bawah kes yang tidak terkawal, beyond control. Ibu bapa tak boleh jaga anak ini dan kita dibajikan. Dan kita berbincang dengan mahkamah untuk kita bawa mereka dan semasa diletakkan di pusat-pusat perlindungan ataupun ruang-ruang suara. Lepas itu kita menguruskan perusahaan pelihara dan angkat yang disebutkan tadi lah di bawah tahun. Dan juga ada Protaska, pusat perlindungan kanak-kanak. Kita ada satu pasukan perlindungan kanak-kanak PPP yang melibatkan juga di pihak polis kesehatan dan sebagainya lah yang terlibat dengan kanak-kanak. Kita ada juga pusat kebajikan pusat aktiviti kanak-kanak ini kepada aktiviti bagi high risk lah, mungkin kanak-kanak yang ada masalah kita akan membuat program untuk berjualan. Begitu juga kita ada pengurusan majlis kebangsaan bagi kanak-kanak, di mana untuk makluman di bawah majlis ini sebenarnya kanak-kanak di Kelantan ini berpeluang bermusyawarah dengan menteri kita untuk menyuarakan sendiri apakah masalah, apakah keinginan mereka dalam kita mengubah dasar dan sebagainya kepada kanak-kanak. Dan juga kita ada sistem semangat jenayah ini baru lagi lah, di mana kalau
atau misalnya anak-anak taska dan sebagainya, kita beri buah semangat kepada taska itu ataupun yang penjaga itu, adakah mereka ini terlibat dari jenayah, melibatkan kanak-kanak. Kalau misalnya ada, kita akan maklumkan. Ini sebagai langkah perlindungan. Oke, seterusnya di bawah institusi kita ada masih sebut tadi lah, kita ada makanan dan sebagainya. Lepas itu di bawah penataran taska di seluruh negara kita ada lebih kurang 5.000 buah taska. Manakala kita di Kelantan itu ada 125 di mana ada lebih 2 taska community, ada 3 taska tempat kerja. Tetapi di taska di rumah kita belum ada lagi lah. Oke, seterusnya warga emas. Warga emas ini yang kita sebutkan adalah mereka yang berumur 60 tahun ke atas lah. Inilah tarifan yang berpandukan kepada tarifan yang dibuat oleh Adibol Assembly Museum lah 1982 di Guyana. Jadi maksudnya sekarang di Malaysia di pada tahun 2030 kita akan menjadi negara tua apabila 15% penduduk kita ada umur 60 tahun ke atas. Itulah sebabnya JKM juga Kementerian telah pun menggariskan apa yang program yang sesuai. Apakah persiapan negara kita dalam melaksanakan program-program bagi warga emas lah. Oke, di bawah harga emas ini untuk maklumat kita ada pemeriksaan harga emas di mana kita ada program pembelajaran sepanjang hayat. Kita ada program Budur Main. Budur Main adalah program di mana kita ramai kadang-kadang pemimpin kita harga emas yang ada di Perbesar, ada awam yang ada kebakaran. Kita integrasikan mereka ini dengan program-program kadang-kadang dan sebagainya, dan juga bersih pandangan lah bagaimana kerjaan mereka. Dan sekarang juga kita telah berusaha untuk pendaftaran dan pemetaan harga emas, kerana untuk makluman buat masa ini kami tak tahu lagi di mana bilangan harga emas yang ramai. Jadi sekarang ini baru sahaja dibuat, ini pun melihat model Jepun dan negara lain di mana sebenarnya kalau bisa kita dapat maklumat satu-satu batu bilangan harga emas ramai, jadi mudah kita nak buat program yang khusus kepada mereka. Oke, selain itu juga di bawah Sahabat Sisa dan Warga Emas kita ada pusat aktiviti warga emas ataupun PAWE. Di kemasan kita ada 132 dan di Kelantan kita baru 11 lah. Dan untuk makluman yang berhormat sebenarnya hasrat kerajaan jelas setiap parlimen kena ada satu PAWE dan di Pulau Kelantan pun ada lah. Lepas itu juga kita ada senam emas di PAWE. Ini adalah senaman yang kita reda khusus bersama Kesehatan, Dunia dan Sukan dan juga main daripada UKM. Kita bangunkan senam emas ini untuk aktiviti warga emas lah, supaya mereka ini kebanyakannya mereka sihat, tapi kadang-kadang mungkin kekurangan aktiviti dan sebagainya, ya sakit lutut dan sebagainya lah. Jadi mungkin melalui senam emas ini mungkin lebih kuat lah. Karena kalau nak pergi Zumba dia cepat. Kita tak nak yang itu kan. Kita nak lebih kepada sesuainya kepada warga emas lah. Okey, kita ada Rispat K dijelas. Rispat K ini maksudnya ialah nak tumpang warga emas. Contohnya kita buat nak umrah 2 minggu, nak melancong 2 minggu, tapi tak ada orang nak jaga warga emas ni. Kita ada sebenarnya perkhidmatan ini di Haris Keceras dipanggil Rispat K, di mana hanya bayaran RM50 sehari. Dia macam hotel di situ lah, masuk di situ. Tapi mesti yang sihat lah, bukan yang beridan, mesti yang sihat supaya mungkin kita jaga dengan baik lah. Dan seterusnya kita ada unit perniagaan, tapi kita di Kelantan dan ada. Okey, seterusnya di bawah Kementerian Pantai Semasa dan Warga Emas kita ada nasihat. Ini ada yang di bawah Menteri pengurusinya. Kita ada program untuk generasi, program edukasi, dan di bawah yang keempat itu ialah jadi kuasa pembangunan warga emas negeri dan juga daerah. Kalau di daerah pengurusi sekarang adalah timbalan ISUK Datuk Bukayo lah. Manakala di Kementerian Jahat, DO sendiri Ketua Jahat adalah merupakan pengurusi dan kuasa pembangunan peringkat daerah. Jadi mereka ini akan boleh mengeluarkan pandangan dan sebagainya di segi pembangunan warga emas. Hari ini di segi perkhidmatan warga emas, saya sudah sebut tadi kita ada 29, ada 10 dan sebagainya. Okey, seterusnya di bawah berbagai prerogatif kita ada pemberian bantuan untuk makluman. Jika memang terlibat dengan bantuan, di mana sebenarnya kita hanya memerlukan bantuan ini kita berikan lebih kepada memenuhi kebutuhan asas sahaja. Dan seterusnya di bawah pengurusan kondisi bencana, di bawah mungkin kita ada 4 peranan dan juga ada pembangunan pelayanan juga tinggi lah.
Cepat sikit ya. Oke, untuk makluman teman-teman, sebenarnya dalam melaksanakan perkhidmatan Bank ini kita ada dua seperti tadi aku karantis, yaitu ada persekutuan dan ada negeri. Jadi maksudnya ada dua juga punca bantuan, yaitu bantuan daripada kerajaan persekutuan dan juga bantuan kerajaan negeri lah. Dan untuk makluman, sehingga 2019 atau hasil kita telah pun membaca lebih kurang 1,7 bilion di segi bantuan yang diberikan oleh kerajaan di bawah persekutuan. Manakala sehingga Julai 2020 Jabatan JKM di persekutuan maksudnya telah pun membelanjakan lebih kurang 92,703,250 untuk di Kelantan, di mana untuk bantuan HAM kita telah belanja lebih kurang 12 juta untuk lebih kurang 7,000 kes lah. Dan untuk makluman Kelantan sehingga kini kita ada lebih kurang 45,516 kes, di mana lebih kurang kalau misalnya untuk persekutuan itu kita belanja lebih kurang 1 hingga 11,8 juta sebulan kita bayar, dan kalau dengan negeri mungkin dalam 1,3 juta lah kita belanja untuk kita beri bantuan. Dan sebenarnya itulah dua skim bantuan yang kita ada. Yang warna putih itu ada di bawah persekutuan, yang hitam itu ada di bawah, yang hitam itu bawah persekutuan juga, tapi lebih di oleh persekutuan. Tapi yang 12 itu bantuan HAM itu adalah di bawah negeri, bantuan dari rumah dan juga bantuan bencana itu bawah negeri. Yang lain itu maksudnya nutrisi, bantuan bukit lantas sebagainya, bantuan pihak itu adalah di bawah persekutuan. Dan syaratnya mudah saja dari maklum ringkas. Syaratnya seluruh Indonesia perawatan terdiri daripada para garis kemiskinan, dan sekarang ini kita menggunakan masih lagi 960 walaupun pada dasarnya kerajaan telah meluluskan 228, tetapi mungkin insyaAllah pada tahun depan kita akan jujur kalau dah diluluskan. Dan juga golongan yang bantuan dan keperluan. Dan untuk makluman semasa disenangkan yang amal maklumat telah mengumumkan kadar bantuan ini akan dinaikkan kepada RM1.000. Jadi saya tak tahu lah kalau dari RM1.000 mungkin kerajaan kena sediakan lebih kurang 10 bilion ke atas lah, ataupun 18 bilion setahun. Sekiranya kita nak berikan untuk negara. Okey, seterusnya masa pun tak panjang ini. Saya bagi satu lagi tentang bencana. Untuk bencana makluman buat jika pun terlibatlah dengan proses bencana, kita depo di Kelantan ada satu, store ada 13, dan penghadapan kita kalau di Kelantan ada 162, dan untuk pusat pindahan di Kelantan kita ada 607 dengan kapasitas 157,000 orang. Oke, seterusnya saya teruskan kepada rekan undangan masalah pertemuan. Sebenarnya di bawah JKM juga kita ada beberapa akta yang kita laksanakan penguasaan di bawah akta kanak-kanak, di bawah akta keterangan dan keterangan, di mana bagian ini akan contohnya lah di bawah pusat apa kami akan mengadakan operasi penyelaman, di mana ini bersama dengan pihak polis dengan BPT dan sebagainya, dan ini biasanya kita buat secara bulanan ataupun kalau biasanya adalah pembinaan ataupun sebagainya. Dan juga kami juga mengadakan isi kekuasaan untuk taska, di mana ada yang taska penolong dan sebagainya, mau kena bawa ke mahkamah sekiranya tidak mematuhi perkara yang seterusnya. Oke, saya rasa masa pun dah habis. Saya mohon maaf tuan. Jadi sekiranya mungkin ada pertanyaan lepas ni di belakang saya pun ada buku pameran, dan juga kita nanti sedang insyaAllah kalau ada pertanyaan tentang game nanti saya akan cuba jawablah. Jadi saya rasa itu saja daripada saya mohon maaf tidak sepanjang saya menyampaikan yang terbatas dan sebagainya. Ini itu saya sudah dengan membilang dan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.